Assalamualaikum dan salam suratku sayang, bersama saya Fatin Syairah Rosdi. Tumpuan berita, penyakit jantung yang berpunca daripada obesiti, tekanan darah tinggi dan diabetes kini menjadi kebimbangan utama semua lapisan masyarakat. Sehubungan itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian menekankan kepentingan pembinaan kemudahan pusat jantung satelit di negeri ini. Namun beliau menjelaskan ia tidak dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sama seperti yang dijalankan di semenanjung Malaysia. For example, if you look at Alor-Star, there's a heart center. You look at Penang, there's a heart center. Between Alor-Star to Penang, right, 2 hours. You know, they had 2 heart centers. Yes, they had the population, but unfortunately, as I said, our heart disease is no longer just confined to urban area, not only confined to Kuching already. The heart disease reaching the rural area faster than our infrastructure, you know, and so the federal government cannot use the yardstick of population base, solely use a yardstick of population base to determine the type of services available, be it heart or be it cancer. Because why they use why is it that the Alor-Star Heart Center and Penang Heart Center they are so near to each other? Because they use a population base. They don't use a distant base. And for Sarawak, we cannot have that model. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Hari Jantung Sedunia di Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak pada Sabtu. Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menambah perkara pertama yang perlu dilakukan di Sarawak adalah untuk menaik taraf Pusat Jantung Sarawak SHC. In terms of planning, there's no question that first we plan the heart center and then we build it out as vertically, and now we probably need to start expanding it horizontally. Horizontally meaning we start a satellite heart center in our other towns, and then this is how we do our planning. The similar thing we're planning for our cancer center. Our cancer center first you build it out as vertical first, and then so that it's a giant or world recognized world standard. Then once you got enough expertise, then we can start satellite centers in other towns in Sarawak. Because Sarawak, right, is basically the distance is so far. The distance is so far. Even though our population is small, but it's still they still require the service. Tambahnya, beliau telah memaklumkan kepada Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, mengenai keperluan untuk menubuhkan pusat jantung satelit di Sibu, Miri dan Bintulu semasa lawatan kerja Menteri Kesihatan itu ke Sarawak baru-baru ini. Laporan seterusnya, penduduk di bahagian Limbang dan rakyat di negara Brunei Darussalam di Pelawar mengambil peluang dalam penganjuran Karnival Usahawan Desa KUD dengan membeli produk-produk usahawan tempatan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyasarkan kehadiran lebih kurang 15,000 pengunjung sepanjang program itu berlangsung. Ujarnya semua agensi di bawah KPLB berkampung di Limbang untuk menjayakan karnival ini, di mana sasaran jualan produk usahawan dalam masa 3 hari ini adalah sebanyak RM200,000. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau persiapan karnival tersebut di Kompleks Sukan Limbang pada Jumaat. Apabila ditanya mengenai cadangan kerajaan mewujudkan pusat hub usahawan desa di utara Sarawak, Ahli Parlimen Limbang itu berkata, melalui karnival ini sebenarnya terdapat padanan, perniagaan dan pengunjung tempatan serta dari luar berpeluang mengenali produk-produk yang ada di sini. Dalam pada itu jelasnya sekiranya program tersebut mendapat sambutan, maka kerajaan akan memikirkan sesuatu yang perlu dibuat selepas itu. Di Kuching pula, Festival What About Kuching WAK 2022 yang amat dinantikan oleh warga tempatan telah dilancarkan dengan 2 program utama, iaitu Artistically About Kuching dan Sport Test menjadi tumpuan. Majlis perasmian festival itu telah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di The Spring Mall, Kuching pada Sabtu.
Menurut Datuk Seri Abdul Karim, WAK 2022 telah diraikan walaupun sebelum diumumkan pementasannya dan didedahkan dalam kalender bulan lepas. Ujarnya lagi, Kuching turut dianugerahkan World Craft City yang berprestij oleh World Craft pada 2018 di mana kementeriannya bersama-sama agensi bukan kerajaan mengambil langkah untuk mempromosikan seni dalam pelbagai bentuk. Dalam pada itu, beliau sebagai pencinta seni dan budaya berasa bangga kerana warisan budaya yang kaya raya serta hebat ini dapat dipamerkan di Borneo Culture Museum. Datuk Seri Abdul Karim turut memuji usaha agensi-agensi seperti Majlis Kraft Sarawak, Kraft Tangan Malaysia, Pustaka Negeri Sarawak, Jabatan Muzium Sarawak, Atelier Persatuan Sarawak, Yayasan Tun Jugah dan Sarakup Indo-Dayak Sarawak dalam menjaga, mendokumentasikan dan mempromosikan budaya material Sarawak yang kaya ini kepada dunia serta generasi masa hadapan. Sementara itu, beliau berkata Sprout Face memaparkan pameran berkaitan aktiviti berkebun, pameran dan jualan tumbuhan, aktiviti jualan makanan dari ladang ke meja dan juga program ceramah. Berita selanjutnya, program penanaman tukun tiruan oleh Kerajaan Sarawak telah terbukti membantu dalam meningkatkan hasil tangkapan laut golongan nelayan. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datu Len Talib Saleh, penanaman tukun tiruan juga merupakan inisiatif untuk membantras pencerobohan di pesisir pantai negeri ini. Kalau kita lihat tangkapan ikan di Kampung Belawai ini, sebelum ini kita tidak ada menangkap ikan terubung. Sudah ada tumbuh ikan terubung. Itulah daripada hasil daripada tindakan kita untuk menanamkan tukun tiruan ini. Sambil juga itu, kita menggunakan tukun ini untuk memastikan tidak ada pencerobohan di pantai di pesisir kita, supaya tempat ikan mabiak ini, undang-undang Marine Life and Mabiak dapat kita jagakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis simbolik penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN di Pasar Tamu Medan Selera Belawai pada Jumaat. Menjelas lanjut, Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berharap program bantuan input peralatan perikanan nelayan dapat diteruskan bagi membantu golongan nelayan. InsyaAllah kita mohonlah supaya program seperti ini dapat diteruskan, dan insyaAllah dalam program radar nanti saya akan masukkan ataupun upgradekan satu program di mana mungkin peruntukan dalam radar nanti dapat digunakan untuk pembelian kekas-kekas kemudahan pertanian ataupun penilaian seperti ini juga, insyaAllah. Seramai 315 orang nelayan zon Tanjung Manis menerima bantuan input peralatan perikanan nelayan Dun Kuala Rajang dari Kampung Hulu Rajang, Kampung Rajang, Kampung Baru Rajang, Kampung Tepi Laut Belawai, Kampung Jerijeh Baru dan Kampung Jerijeh melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM630,000. Sementara itu, pada Sabtu, Datuk Len telah merasmikan Hari Warga Emas peringkat bahagian Serikeh yang bertemakan The Resilience and Contribution of Golden Age bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Serikeh. Dalam ucapan beliau, Datuk Len berkata sambutan Hari Warga Emas pada tahun ini berpusat di Bintulu namun disambut serentak di seluruh negeri Sarawak. Program Warga Emas tahun itu ada diadakan berpusat di Bintulu, tapi diadakan serentak seluruh negeri Sarawak. Macam tadi kita nak nanggap, walaupun kualiti videonya masih bagus, tetapi usaha untuk mengadakannya serentak adalah itu baik sekali. Dan bagaimanapun, oleh kerana asyik memuaskan, kita caburkanlah pocok-pocok live kita, aerobics live kita. Tahniah pada Jabatan Kebajikan. Menurutnya, berdasarkan kehadiran pada hari tersebut, beliau mendapati warga emas di bahagian Serikeh merupakan warga emas yang mempunyai status kesihatan yang berkualiti dan produktif serta masih boleh menyumbang kepada masyarakat atau generasi muda. Selepas itu, Datuk Len bersama Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab, turut serta dalam program Sukaneka Keluarga Taman Susu Jambu Serikeh di Stadium Bola Keranjang Taman Susu Jambu Serikeh.
Program anjuran Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB ranting Susu Jambu itu bertujuan mengeratkan silaturahim antara penduduk di kawasan Taman Susu Jambu dengan pelbagai aktiviti sukaneka yang dijalankan dan ia disertai kira-kira 100 penduduk dari pelbagai peringkat umur dan kaum. Sejurus selepas itu, Datuk Len berkesempatan melawat projek menembok dan membesarkan kawasan rumah suak jalik di Sungai Sentebu. Projek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di mana ia akan memberi manfaat besar kepada penduduk rumah panjang 18 pintu tersebut. Berita diteruskan dengan tamasya sukan sekolah adalah salah satu daripada usaha sekolah dalam memastikan akses pendidikan yang berkualiti untuk setiap murid berupaya memberi kesan berganda dalam bidang pembelajaran. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datu Dr. Penguang Manggil, ini secara tidak langsung dapat melonjakkan pencapaian murid-murid dalam bidang pembelajaran khasnya. Katanya, badan sihat dan otak cerdas boleh dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti jasmani yang diadakan di sekolah. Jelasnya, elemen ini sangat dititik beratkan oleh pihak sekolah bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelektual dan rohani. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penangguhan kejohanan olahraga SMK Tinja pada Jumaat. Dalam pada itu, Adun Marudi itu turut meminta ibu bapa memberikan sokongan kepada anak-anak untuk terus bergiat cergas dalam aktiviti co-kurikulum. Jelasnya, ini kerana potensi dan penglibatan pelajar dalam bidang co-kurikulum akan dapat membantu mereka mencipta kecemerlangan dalam bidang kurikulum juga. Kejohanan olahraga SMK Tinja kali ke-10 telah diadakan pada 27 hingga 30 September lepas dengan Rumah Delta muncul juara, diikuti Rumah Charlie naib juara dan tempat ketiga dimenangi Rumah Alpha. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.